Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini kita baru saja tuan-tuan mengadakan majlis tahlil untuk arwah sahabat kita, rakan-rakan Laskar Cyber. Seorang yang baru meninggalkan kita, iaitu saudara Shannon Yaakob. Kemudian kita juga tadi kita buat majlis tahlil juga untuk Hanafiah Ahmad ataupun Hanafi Ahmad yang telah meninggal dunia ketika musim Covid. Begitu juga dengan sahabat kita, saudara Afandi yang dikenali sebagai Pablo, yang selalu membuat soalan-soalan untuk bertanya pada saya. Dan kita juga tadi sempat untuk mengadakan solat hajat untuk umat Islam di Palestin, dan untuk semoga Datuk Seri Najib diberikan kebebasan segera, insya-Allah melalui proses pengampunan diraja hendaknya. Jadi malam ni saudara, saya nak ulas tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Nampaknya saudara, Haji Hadi masih tak boleh move on. Nampak sangat saudara beliau tidak tahan untuk menjadi pembangkang. Saya tahu bahawa PAS mempunyai pengalaman menjadi pembangkang berpuluh tahun. Tetapi di penghujung hidupnya, nampak gayanya beliau gagal untuk menyembunyikan ketidakmampuan dia untuk terus menjadi pembangkang. Apatah lagi kerisauan kalau pemimpin-pemimpin PAS akhirnya menjadi kluster mahkamah. Ini berikutan satu demi satu pendedahan, satu demi satu skandal. Bukan hanya skandal Jana Wibawa, bukan hanya skandal menantu Muhyiddin, bukan hanya skandal duit judi. Macam-macam jenis skandal terbongkar satu persatu. Sikit hari lagi skandal tanah di Terengganu. Maka hari ini saudara, PAS terang-terang mengatakan bahawa mereka masih memujuk pemimpin-pemimpin UMNO untuk bersama dengan mereka membentuk kerajaan. Pertama sekali saya nak beritahu, 10 orang yang bersama dengan Muhyiddin, yang dipujuk oleh Isyamuddin Tun Hussein. Saya rasa kalau ada 3-4 orang ni pun tak berani untuk memindahkan sokongan kepada Muhyiddin, atau kalau pula Samsuri ni berjaya menjadi ahli parlimen Kemaman, kalaulah Muhyiddin ditolak, kalau orang lain ditolak, last kali mereka gunakan Samsuri, saya nak beritahu 3 orang di selatan tanah air itu pun takkan berani untuk meninggalkan UMNO dan bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Apatah lagi bila mana ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong yang baru, tak lama lagi ini akan diangkat, iaitu baginda tuanku Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat keras bila mana baginda berucap ketika ulang tahun baginda pada hari semalam, hari keputeraan baginda pada hari semalam. Baginda menyatakan tentang virus, sifat memecah belah, sifat tamak haloba, ingin merampas kuasa, tamak jawatan, dan baginda memberikan amaran keras. Apatah lagi saya mempunyai maklumat bahawa antara sebab 3 orang di selatan yang tak sanggup
untuk keluar meninggalkan UMNO, mengosongkan kerusi mereka supaya diadakan pilihan raya sekali lagi adalah kerana khuatir apa yang bakal dilakukan oleh baginda Tuanku Sultan Johor. Jadi saya nak beritahu dengan Haji Hadi, bolehlah berhenti daripada mengelamun di siang hari. Kan? Cukup-cukuplah tu. Kalau yang 10 orang ni pun tak boleh diyakinkan, 3 orang yang terakhir yang nampak macam belah mereka lagi ni pun tak boleh diyakinkan, saudara, bagaimana mungkin tuan-tuan mereka nak dapat mencukupi jumlah sebanyak 112 orang. Mereka hanya ada 74 orang. 4 dah hilang, tinggal 70. Haji Hadi. Kan? 4 dah hilang, tinggal 70. Nak harapkan 6 daripada GRS. GRS dah menyatakan sokongan terang-terangan akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke penghujung penggal pilihan raya yang 15 ini, sehingga sampai ke pilihan raya ke-16. Kalau nak tipu semula, GPS dah tak boleh. Kerana GPS hari ini juga sudah menyatakan sokongan padu kepada PMX. Jadi siapa lagi yang mereka nak tipu? Nak menangkan Samsuri pun berpada-padalah. Nak suruh dia jadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin. Di mana datang logiknya? Di mana datang jumlah kerusi yang mereka nak cari? Mana nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, saudara, sudah pasti jumlah itu tidak lebih daripada 115 orang yang awal-awal dulu mereka kata mereka ada. Tapi disebabkan dah ada akta anti lompat parti, 10 orang tu akhirnya tarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Jadi mana datang logik nak cukup jumlah? Kalaupun cukup jumlah, 115 ini pastinya tuan-tuan adalah sebuah kerajaan yang rapuh, kerajaan yang goyah. Akhirnya siapa yang akan merana? Yang akan merana ialah rakyat Malaysia. Kenapa tuan-tuan? Kalau 114 yang mengangkat Muhyiddin pun akhirnya Muhyiddin tumbang. 114 yang mengangkat Ismail Sabri pun akhirnya Ismail Sabri terpaksa akur bila kita desak untuk dibubarkan parlimen. Saudara, tidak ada pelabur yang akan datang berlabur di Malaysia. Dan akhirnya tuan-tuan, ringgit Malaysia akan terus menjunam. Foreign direct investment akan terus menjunam. Bursa saham Kuala Lumpur akan terus menjunam. Ketidakyakinan pelabur dan juga rakan-rakan negara jiran terhadap kerajaan kita akan bertambah, kadar pengangguran akan meningkat, kadar jenayah akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menguncup. Last kali tuan-tuan, hutang negara akan bertambah berlipat kali ganda daripada 1.5 trilion ringgit yang ditinggalkan oleh kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi tuan-tuan, saya haraplah berhentilah Haji Hadi daripada mengeluarkan cerita nak tebuk atap ni. Dulu dia kata kita kerengga. Hari ni dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu. Apa nak jadi tuan-tuan? Dia terang-terang mengaku dialah kerengga tu tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, selesa pula kursi kawan kita baru bagi kursi baru ni tuan-tuan. Kita ucap terima kasih kepada sahabat kita yang telah menyumbang kursi. Ini kursi tak dipertandingkan. Okey. Jadi malam ni kita ada sahabat-sahabat bersama dengan kita ni. Kita bersedia untuk bertanyakan, yang sudah bersedia untuk bertanyakan soalan. Untuk sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, boleh kemukakan soalan anda di talian 019 481 949 5. 019 481 9495. Okey, silakan. Soalan studio. Okey Dok, satu soalan studio tu Yeah. Wan Ahmad Faizal ada menyatakan yang beliau antara orang pertama yang dipujuk untuk menyokong
PMX. Komen sikit. Dia orang pertama dipujuk untuk menyokong PMX. Ya, betul. Saya cadangkan Wan Ahmad Faisal ini, kan, dia buat laporan polis segera, kan, menyatakan siapa yang memujuk dia, kan, buat pengumuman. Kerana hari ini Farhas sudah pun membuat satu laporan polis dan dia sedang dalam proses untuk mengambil tindakan undang-undang kerana ada orang menyebut nama beliau dan Datuk Botak sebagai orang yang kononnya telah menawarkan Operator lah. untuk menawarkan untuk mereka ni memujuk. Ya, terang. Kita pun nak tahu apa yang telah ditawarkan kepada dia. Kan? Jangan duk sembang saja. Kalau nak cerita, mereka cerita ni semua orang boleh reka cerita wahai Wan Ahmad Faisal. Biar berani sikit. Biar berani sikit. Okey, silakan. Okey tu. Memetik kenyataan politik pujuk memujuk itu kan. Pada saya dia lebih kepada kepentingan kuasa pihak tertentu. Dan ianya tidak elok untuk kestabilan politik negara kita gitu. Dia yang perlu memujuk orang ni, orang yang tak ada cukup jumlah. Hari ni Wan Ahmad Faisal patut ada rasa malu. Kerana bila mana Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa ada orang yang memujuk dia. Dan dia antara yang pertama dipujuk. Hari ni Haji Adi punya kenyataan mengatakan bahawa mereka lah yang sedang memujuk. Kantoi. Nak cerita apa lagi? Hari ni Haji Adi mengaku bahawa dia lah kerengga tu. Hari ni Haji Adi lah yang mengaku dialah yang sedang memujuk pemimpin-pemimpin UMNO. Ahli Parlimen UMNO. Dia kata ada ahli Parlimen UMNO yang tak suka dengan Presiden. Saya nak tanya dengan Haji Adi. Ahli Parlimen UMNO mana yang tak suka dengan Presiden? Kalau dulu ada 10, hari ni kita tengok kesatuan hati ahli-ahli Parlimen kita semakin baik. Kalau ada pun 2-3 orang yang sekejap ke sini, sekejap ke sana macam lalang. Ini dalam keadaan yang terkawal. Apatah lagi, tak lama lagi ke bawah duli Tuanku Sultan Johor bakal menjadi yang di-Pertuan Agong. Mana dia orang ni berani nak buat tak tentu hala, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saudara, Haji Adi dah ketandusan modal. Dia punya rasa takut tu, dia baru selamat satu. Dia selamat di Mahkamah Tinggi, selamat di Mahkamah Rayuan, tapi belum tentu selamat di Mahkamah Persekutuan. Sebab kalau fikir dari segi logik akal, takkanlah orang tua yang buat wallahi saya undi PAS disebabkan dia lari, dia tak jadi saksi. Macam mana Haji Adi boleh lepas? Ahli Parlimen daripada Kemaman tak lepas. Ahli Parlimen daripada Kuala Terengganu tak lepas. Macam mana Haji Adi boleh lepas? Itu biar Mahkamah Persekutuan menentukan sama ada dia boleh lepas ataupun tidak. Jadi hari ni tak payahlah dia cerita. Dia kononnya meletak Samsuri kerana nak Samsuri ada tempat yang penting di peringkat pusat bila tukar kerajaan. Haji Adi, jangan bohong. Kita pun tahu bahawa dia tak nak Samsuri bertanding. Kita bukan bodoh, kita tahu. Kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu macam mana nama Tun Mahathir dicadangkan. Haji Adi sendiri pun nak Anwar Musa untuk duduk dalam parlimen. Tak timbul pun soal nak tukar kerajaan ini. Tak payah menipu rakyat. Tak payah menipu rakyat. Rakyat tahu bahawa PAS takkan boleh jadi kerajaan. Perikatan Nasional takkan boleh jadi kerajaan kerana takkan boleh dapat sokongan daripada MP-MP daripada UMNO. Apatah lagi hari ini sudah ada akta lompat parti. Kena ingat juga, kalau nak tukar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, mesti restui. Hari ini yang di Pertuan Agong yang ada sekarang ni pun dah cakap
di bawah pentadbiran beta ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir. Mahathir. Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri, Anwar Ibrahim. Dan apa baginda tuanku cakap? Baginda tuanku mengatakan, kalau boleh, biarlah Datuk Seri Anwar ini yang terakhir. Maknanya, baginda tuanku yang ada sekarang pun tak nak. Apatah lagi baginda tuanku yang akan datang sudah pun memberikan bayangan dan mengulang sekali perkataan virus yang pernah baginda tuanku ucapkan sebelum ni. Jadi janganlah berangan lagi. Baginda tuanku lebih faham apa yang rakyat Malaysia 33 juta ni perlukan. Baginda tuanku lebih faham tentang betapa pentingnya negara ini mempunyai kerajaan yang stabil bagi memastikan ekonomi negara dan ekonomi rakyat dapat kita pulihkan. Jadi janganlah berangan. Boleh buat kerajaan tebuk atap lagi pun. Kalau pun mereka dapat carilah 112 orang saudara. Kalau tidak dengan perkenan baginda tuanku yang di Pertuan Agong, saudara, jangan mimpi Haji Adi boleh menukar kerajaan. Ini tidak mungkin akan berlaku. Kita ada panggilan daripada sahabat kita. Awal lah. Awal ni masuk. Panas saya. MZ Ikram. Ni tajuk panas ni. Laju je dia orang masuk. Okey, silakan. MZ Ikram. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Datuk, saya tak ada soalan tapi saya nak minta pandangan. So, saya ada bercakap dengan Raja Petra baru-baru ni lah. Okey, so... Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tumpang simpati dengan kau. Sebabnya tak ramai orang yang masih lagi mengikut manusia yang gila ni. Tapi kalau kau boleh layan telefon dia tu, Bukan video kau. boleh tengok muka tak? Teringin juga nak tengok muka orang yang boleh diperdaya Raja Petra ni. Baru-baru ni cerita bangang yang Raja Petra buat. Dia kata apa? Dia kata Datuk Zahid dah sakit, kan? Dan dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan ambil alih sebagai Presiden UMNO. Tak kebodoh tu. Kita ni, mana-mana parti politik sekalipun, tak boleh buat kerja gila. Dia cakap, Lokman Adam dah dipecat. Boleh kembali semula sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Saya nak beritahu, Lokman Adam semasa dia dipecat, dia ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Bila dia punya permohonan untuk masuk jadi ahli diterima, dia jadi ahli biasa. Tetapi bila pemecatan saya dibatalkan, barulah keahlian lama saya dapat balik dan jawatan saya sebagai ahli majlis kerja tertinggi dapat balik. Sebulan je, lepas tu kena bertanding, Alhamdulillah menang. Tapi dia cakap apa? Dia kata selepas ini Hishamuddin Tun Hussein akan memangku jawatan presiden. Tak ke gila ni? Parti UMNO ke, Bersatu ke, PKR ke, Amanah ke, DAP ke, kalau presiden letak jawatan, pemangkunya timbalan presiden. Timbalan presiden letak jawatan, pemangku dia naik presiden. Naik presiden 1 dulu, lepas tu naik presiden 2, naik presiden 3. Lepas tu ada Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Penerangan. Barulah 25 orang MT ni. Hishamuddin ni, masa dia kena gantung. Katalah lepas ni, penggantungannya dibatalkan. Tuan-tuan, dia hanya Ketua UMNO bahagian. Maka kalau pun dipulangkan balik jawatan Ketua UMNO bahagian. Raja Petra ni otak tak ada, tuan-tuan. Dia cakap guna kepala lutut. Kalau dia cakap guna otak, dia akan buatlah homework sikit. Tak pakai otak, pakai kepala lutut. Tapi yang sedihnya,
Rupanya ramai juga yang sama-sama otaknya di lutut yang dengar je Petra ni. Yang ini yang bahaya. Tapi aku nak tengok sangat muka orang yang telefon aja Petra ni. Boleh? Tak boleh buka kamera tu. Saya tak cukup follow. Okeylah, tak apalah, tak boleh buka kamera. Okey, apa pandangan kau ni? Tak, saya nak minta pandangan Datuk lah. Ah. Saya tanya dia tu hari. Ha. Kalau you tak ada buat salah dekat Malaysia, kenapa you tak balik Malaysia? Nasib baik soalan kau tu bagus. kalau you bukan bukan pelarian politik, kenapa you tak balik Malaysia? Betul. Hari ni yang menyebabkan dia boleh fitnah sesuka hati, dia boleh sembang kencang sebab dia berada di Manchester. Dia berada di Manchester. Kita tahulah dia berada di Manchester dan keduanya dia rasa dia ni kerabat Selangor. Dia bebas, dia boleh buat apa saja. Kan? Ya, tapi itu statement ni agak bercanggah sebab bila saya tanya dia kalau dia bukan pelarian politik, kenapa dia tak balik? Dia cakap saya bukan lari, saya balik rumah saya. England lah, maknanya UK ni rumah dia lah. Lepas tu saya tanya dia, kau pakai Dia macam ni, dia punya rumah bukan UK, dia lahir di UK. Dia kerabat Selangor, dia lahir di UK. Tapi saya rasa orang Selangor pun, kerabat Selangor pun malu nak mengaku dia ni kerabat Selangor. Dia lahir di UK. Dia ada dual citizenship. Tidak dinafikan. Dia ada warga negara Britain, dia juga warga negara Malaysia. Tetapi mengikut undang-undang Malaysia, satu orang boleh memiliki satu kerajaan saja. Tidak ada dua kerajaan. Nasib baik aku bukan menteri dalam negeri. Kalau aku menteri dalam negeri, dah lama dah aku tarik kerajaan dia. Okey, apa lagi nak tanya? Itulah, saya cuma nak minta pandangan Datuk lah. Kalau dia kata UK ni rumah dia dan dia masih lagi memegang pasport Malaysia, itu yang saya macam confused juga. Dia ni betul ke tak betul? Dia ada dua pasport. I see. Tapi illegal lah. Okey. Itu je saya nak minta pandangan Datuk. Dia sebab tak ada orang yang komplain. Kalau ada orang yang komplain, ada orang siasat mengesahkan dia warga negara Britain, maka automatik dia punya kerajaan sebagai warga negara Malaysia boleh dibatalkan, pasport Malaysia dia boleh dibatalkan. Saya boleh buat inquiry ke sebab saya kat UK sekarang tu? Boleh. So macam mana tu Macam mana saya Kau tolong cari pasport kopi dia je. Nantilah saya dengan kawan-kawan saya tanya macam mana. Okey tu. Okey. Saya nak tanya. Dapat pasport kopi dia bagi kat aku, tahulah aku buat kerja. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ada lagi ke? Tak boleh. Tadi ada dah terkeluar. Okey Tok, kita balik kepada soalan tu Okey. Ada satu kerajaan akhbar mengatakan yang nama dua pemimpin terdahulu PN ni, Azmin Ali dan juga Peja Naib. Mereka ni ibarat operator yang ingin memujuk ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional untuk bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Siapa? Azmin Ali dan Azmin Ali kata Peja. Azmin Ali dan Peja. Dia kata dia dua orang ni operator. Ada kerajaan akhbar. Daripada? Tak silap saya daripada Malaysia Gazette. Azmin dan Peja adalah operator yang memujuk. Kenyataan tu, tuduhan tu dibuat oleh siapa? Itu bukan tuduhan, itu persepsi saja. Persepsi lah. So persepsi biar tinggal persepsi lah. Kita tak boleh komen berdasarkan persepsi. Okay, kalau ikut logik akal, dua-dua ini memang dua-dua orang ini ialah bakal kluster mahkamah. Kalau mereka ni beria nak convince PM dengan buat kerja-kerja hina macam ni, tak mustahil. Sinambungan politik. Tetapi kena ingat juga, kemungkinan besar PM pun tak tahu dia orang buat kerja ni. Apatah lagi kalau nama Azmin. Kau ingat kan Datuk Seri Anwar boleh maafkan apa yang perkhianatan yang Azmin buat sedemikian rupa dengan sekelip mata? It's not that easy.
Tapi memang kita tahu ada ramai orang yang mungkin dulu sebelah lain, sekarang ni cuba nak rapat dengan Datuk Seri Anwar. Mereka ni akan buat macam-macam benda untuk please Datuk Seri Anwar. Yang mungkin Datuk Seri Anwar tak tahu. Dan hari ni, bila MP-MP daripada Perikatan Nasional ni nak melompat, dia orang kata ini kerja Datuk Seri Anwar. Kerja scheme of thing ni kerja Muhyiddin. Kan? Azmin tahu macam mana kerja scheme of thing ni. Peja pun tahu macam mana kerja scheme of thing ni. Itu sebab mereka ni cuba nak buat sesuatu untuk mengelakkan diri mereka menjadi kluster mahkamah. Dan kita harap Datuk Seri Anwar jangan terpedaya dengan mereka-mereka ni. Mereka nak bawa orang sokong PM, silakan. Tapi rakyat semua masih ingat apa yang mereka buat ketika mereka menjadi Menteri Besar Perak, kan? Ketika Azmin menjadi Menteri MITI, kan? Ataupun Menteri Ekonomi, kan? Jadi jangan mudah lupa. Rakyat mahukan keadilan juga. Jangan biarkan mereka ni dilepaskan dengan sewenang-wenangnya. Itu harapan kita lah. Okey? Begitu. Masih dengan Peja tu Ya. dalam Konvensyen Bersatu hari ini, dia menyifatkan bahawa gelombang hijau tu adalah tidak baik untuk Perikatan Nasional. Dia kata kerana semakin lama mereka akan hilang undi orang bukan Melayu. Baru dia tahu. Betul apa yang Peja cakap. Hari ini tidak ada satu pun parti politik Melayu yang boleh membentuk sebuah kerajaan yang kuat tanpa sokongan bukan Melayu. Ini pasti. Sebab akibat daripada perbuatan Mahathir dan Muhyiddin yang memecah belahkan orang Melayu ni, sehingga orang Melayu diracik-racik, mempunyai banyak parti politik, tak ada satu parti pun boleh jadi kuat. Perikatan Nasional ada 74 orang ahli Parlimen Melayu. Tapi bila dia nak bentuk kerajaan, dia terpaksa curi 10 orang daripada BN. Dia terpaksa tipu kawan-kawan GPS. Dia terpaksa tarik daripada GRS. Itu pun hanya ada 115. Kalau 114 dulu pun Muhyiddin goyah, pelabur lagi, 114 Ismail Sabri pun sama. Macam mana 115 tu nak jadi kerajaan yang stabil? Tetapi UMNO walaupun hanya ada 26 ahli parlimen, 30 BN, bila kita bersama dengan sebuah parti Pakatan Harapan yang ada sokongan bukan Melayu, kita berjaya mendapat 2/3 majoriti bersama dengan rakan-rakan Sabah Sarawak. We are very stable and we are very strong. So focus on this. Jangan bazir masa melayan kerajaan tebuk atap ni. Cukuplah kesilapan yang dibuat tahun 2018. Sebuah parti yang mempunyai hanya 13 orang ahli parlimen diangkat jadi Perdana Menteri. Minority rules. That is very wrong. Cukup. Sama juga. Parti yang menang 13 kursi, itu pun pinjam logo PKR. Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, daripada 13 ni tinggal 5 orang je yang sokong Muhyiddin. Bila parti ni dipilih jadi Perdana Menteri, sama juga jahanam. So, dah betul lah sekarang ni, UMNO berpakat dengan PKR, dengan 18 parti politik ni, parti yang mempunyai jumlah kursi terbanyak, Pakatan Harapan ada 82. Mereka menjadi Perdana Menteri. Betul lah tu. Kalau nak kita jadi Perdana Menteri, make sure kerja kuat. Make sure pilihan raya akan datang, kita menang lebih kursi berbanding dengan kawan-kawan parti komponen lain. Itu terpulang. Serah pada rakyat. Tak mustahil. Kalau rakyat tengok, kerajaan hari ini boleh berfungsi dengan baik, ekonomi dapat dijaga dengan baik, dan mereka nampak, tak ada masalah pun di AP.
bila bersama dengan UMNO, bersama dengan PKR, dengan Amanah, boleh menjaga hati orang Melayu, boleh menjaga hati orang Islam, tak ada kedudukan Islam terancam dan sebagainya. Maka cerita-cerita yang dimomokkan oleh PAS Bersatu ini akan gaib, akan hilang dan tidak akan memberi kesan pada orang Melayu. Bila orang Melayu tengok 5 tahun insya-Allah, kalau kita memerintah ni di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, kita boleh jaga kepentingan Melayu, kepentingan India, Cina, Melanau, Murut, Kadazan, Dusun, Iban, Dayak. Semua kita boleh jaga. Kan? InsyaAllah. Nothing is impossible. Kita boleh buat dengan baik. Okey, silakan. Saya petik lagi kenyataan daripada pemimpin Bersatu tu, sebab menyeronokkan dalam konvensyen ni banyak ni kan. Muhyiddin Yassin claim dia kata Bersatu sekarang ni diterima orang Melayu. Bersatu diterima orang Melayu. Bersatu diterima orang Melayu Semakin diterima orang Melayu. Okey, tak apa. Halo Din. Bersatu tak diterima orang Melayu, Din. Yang menyebabkan orang Melayu ni setengah-setengahnya mengundi Bersatu, duit judi kau tu, Din. Kemudian duit jana wibawa tu, Din. Kalau nak tahu Bersatu diterima orang Melayu ke tidak, tunggu pilihan raya umum yang ke-16. Bila duit ni dah habis, Din, kita tengok diterima ke tidak. Bila time ada kuasa 18 bulan, kamu daruratkan negara, kamu bagi direct nego projek, projek dah jana wibawa untuk Bumi Putra pun kamu bagi kepada Tokeh Cina Kilang Perabot, kawan kamu, kan? Kemudian kamu naikkan jumlah special draw daripada 8 kali, judi ni jadi 22 kali, duit dah lebih, kamu boleh beli pengundi berskala besar, rasuah pengundi, memanglah dia orang undi kamu. Anak budak-budak yang baru usia 18 tahun, yang first time voters, kan? Selama hari ni hidup pun dengan beasiswa mak bapak. Hari-hari mak bapak bagi duit pergi sekolah, RM5, RM10 paling banyak. Tiba-tiba datang pilihan raya, dapat RM150. Ada yang dapat RM350. Ada yang dapat RM500. Sampai pagur dengan larut, ada yang RM500, ada yang RM1,000 satu rumah. Memanglah dia orang berubah. Masa tu pula, boleh lagi orang percaya. Perikatan Nasional ni, apa dipanggil? Stabil dan? Bersih dan stabil. Tapi sekarang ni orang pun dah tahu dah sebenarnya Perikatan Nasional sapu bersih. Bila sapu bersih, memanglah dari segi kewangan dia stabil. Okey, ada lagi? Ada lagi. Bagilah soalan yang panas sikit. Ini puak-puak ada naik. Walaupun tak ada nak naik ke? Zahari bin Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Zahari. Ya, waalaikumsalam, Datuk. Silakan. Soalan. Soalannya Datuk ni, kenapa suka sangat fitnah lepas PAS? Ya ke? Boleh bagi contoh tak apa fitnah lebay PAS tu? Contoh tadi dah Datuk cakap. Lepas PAS bagi rasuah kepada pengundi sebab saya nak mengundi UMNO. Okey, Zahari, aku nak tanya dengan kau. Ada dua mahkamah, dua hakim. Satu yang memutuskan petisyen mahkamah pilihan raya di Kuala Terengganu, satu lagi di Kemaman. Kenapa dua orang PAS ni, dua-dua diisytiharkan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen? Kerana dia merasuah ke kerana dia terima rasuah? Okey, saya jawab. Jawab. Yang dekat mana sebelum ni, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Ahli parlimen dia yang
kata merasuah pengundi guna duit jana wibawa yang Datuk kata bagi pada pengundi tu. Dia bertanding kemudian kali kedua dia dapat undi lagi banyak, betul? betul. Oh, maknanya kalau dia dapat undi lagi banyak, maknanya perbuatan rasuah yang dia bagi tu dihalalkan je. Itu kata Datuk lomba men. Itulah masalah orang PAS ni. Bila dia ni berpolitik, benda yang haram dia boleh halalkan. Benda yang halal dia boleh haramkan. Last kali dia jadi haram jadah. Jadinya Najib dipidana tu betul lah. Dia pidana. Yang jadi bedai duit dana judi gagal wibawa. Betul lah tu. Betul. Okey, saya nak tanya ni, calon PAS naik kapal persiaran, kapal layar ni bersama dengan tokey judi nama Vincent Tan. Dia berjumpa dengan Vincent Tan tu kerana apa? Kerana dia terima duit dana judi lah tu. Ini saya ucap terima kasihlah kepada saudara Zahari Hashim kerana akhirnya kamu telah membuat pengakuan bahawa PAS ambil duit judi. Terima kasih Zahari, kita bagi peluang kepada orang lain pula. Okey, saya akan tolong Datuk menegakkan kebenaran untuk bosku Najib. Cantik. Ahli PAS akan sokong Najib. Ahli PAS yang bijak akan sokong PN. Bagus. Najib tak bersalah menyambut. Okey, kita ada Bro Jinggo. Betul ni marah. Silakan Bro Jinggo. Assalamualaikum. Ini Bro Jinggo mana ni? Suami Sheila Rosli. Betul? Tu Jenggo. Jenggo. Gio JB. Ramai ni lupa Assalamualaikum. Josh JB. Josh JB. Lain tak bagus. Josh JB. Okey, soalan studio, sambung. Okey, sambung Okey tu, ada ni isu berkenaan dengan konsert Coldplay tu Coldplay. Okey. Coldplay. Semalam konsert Coldplay berlangsung, tetapi sehingga ke hari ni ada ahli-ahli politik PAS ni masih lagi memperhatikan, dia orang kata Tak apalah, kita jangan bazir masa dengar apa yang orang-orang PAS petikai pasal konsert Coldplay. Kita cuma tengok balik posting puak-puak PAS pada tahun 2011 bila dia mempertahankan Coldplay. Macam-macam dia cakap Coldplay buat macam-macam untuk Palestin dan sebagainya. Kenapa pada ketika itu mereka tak kisah tentang konsert Coldplay? Kerana Coldplay banyak buat efforts untuk membantu Palestin. Hari ini bila Coldplay banyak buat efforts untuk bantu Palestin, hari ini tak boleh. Disebabkan kerajaan hari ini bukan kerajaan dia. Disebabkan kerajaan hari ini ialah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar. Kita tak nafikan 1975 ada buat kesilapan. Tapi kena ingat, daripada 286 konsert yang dianjurkan, hanya satu je kumpulan 1975 ini yang tidak menghormati perlembagaan negara kita, yang tidak menghormati undang-undang negara kita, yang tidak menghormati budaya negara kita. Mereka melakukan protes dengan memegang botol arak atas pentas, dengan mencium sesama jantan di atas pentas. Takkan kerana satu orang buat mistik kita nak pukul rata. Kita nak hukum semua orang 286 konsert. Betul tak? Ini kena rasional lah, kena rasional. Janganlah kita tiba-tiba nak jadi Taliban tak tentu pasal. Kita kena rasional. Sebab dia
Okey, silakan. Soalan lain. Soalan lain tu ni Peja tu last, Peja. Peja, kenapa lagi dengan Peja ni? Okey, pisang panas. Assalamualaikum pisang panas. Bahaya pisang panas ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Datuk, cuba Datuk cerita balik pasal Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya itu hari. Okey, cuba kau tanya dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin dia cakap, PAS ni parti ajaran sesat. Boleh tak beritahu kenapa hari ni PAS bukan lagi parti ajaran sesat? Kenapa hari ni bila Muhyiddin sudah bersama dengan PAS, tiba-tiba segala apa yang PAS buat semua mulia? Betul ke Datuk Seri Anwar meliwat? Itu sekarang ni aku nak tanya dengan kau satu soalan, kan? Kita sekarang ni dah berada dalam satu kerajaan perpaduan, kan? Kalau nak kira apa yang PKR cakap dulu, kan? Kalau nak kira apa yang PKR cakap dulu, sudah pastilah hati kita pun sakit. Tapi kita hari ni dah duduk di dalam sebuah kerajaan. Bila kita dah duduk di dalam sebuah kerajaan, saya nak beritahu, kita letak tepi segala bentuk perbezaan, kan? Itu sebab Haji Hadi tak pernah cerita pun apa yang dia cakap terhadap Mahathir hari ni. Kerana mereka dah berada dalam satu pasukan, kan? Begitu juga, kan? Kami dalam UMNO pun takkan kita nak buka balik apa yang kita cakap pasal Datuk Seri Anwar. Takkan kita nak buka balik apa kita cakap pasal Lim Guan Eng oleh Datuk Seri Mak Sabu, kan? Kita dah berada dalam satu pasukan. Bukan kita yang menentukan nak berada dalam satu pasukan. Ini rakyat yang putuskan. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang BN memerintah secara bersendirian. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang untuk PH memerintah secara bersendirian. Rakyat yang putuskan, tak bagi peluang untuk PN memerintah secara bersendirian. So, suka tak suka, bila rakyat dah putuskan tak ada orang menang, kerajaan tak boleh dibentuk, maka baginda tuanku menitahkan supaya PN kerjasama dengan PH. Tapi dia tak nak. Dia tak nak. Kalau dia fikir tentang soal Melayu, dia fikir tentang soal Islam. Kalau dia bersama dengan PH, maka ahli parlimen daripada PN 74 orang Melayu Islam campur dengan 82 daripada PH, 29 daripadanya Melayu Islam, akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam berbanding dengan bukan Melayu Islam hanya 53 orang. 2/3 daripada jumlah itu adalah Melayu Islam. Kedudukan Islam lagi kuat, kedudukan Melayu lagi kuat. Tapi pasal dalam jiwa orang PAS, Haji Hadi, dalam jiwa orang bersatu, Muhyiddin, langsung tak fikir tentang soal Melayu Islam. Maka dia fikir tentang temolok dia nak jadi Perdana Menteri je. Sehingga kan, dia tak boleh beza, 82 kursi yang Datuk Seri Anwar ada, lebih banyak daripada hanya 73 kursi yang dia ada pada ketika itu. Ini kena faham. Maka akhirnya, UMNO, BN terpaksa mengambil alih tempat tu. Kita dapat bentuk mula-mula ngam-ngam 112 orang. Datuk Seri Anwar dapat angkat sumpah. Kemudian kawan-kawan kita Sabah Sarawak sertai kita. Dan Alhamdulillah kita ada 2/3 majoriti. Ini keputusan yang dibuat oleh rakyat. Dan kemudian baginda tuanku mencadangkan supaya kerajaan perpaduan diwujudkan. Takkanlah kita dah berada dalam satu kerajaan, kita nak cerita benda lepas lagi. Jadi kalau nak bangkit tentang apa yang kita cakap dulu terhadap musuh kita yang hari ini dia jadi kawan, saya tanya balik pada tuan-tuan. Pemimpin tuan-tuan macam Muhyiddin, pemimpin tuan-tuan macam Haji Hadi, kenapa mereka berhenti menghentam satu sama lain? Kenapa tak teruskan mengata satu sama lain? Pakai otak lah. Pakai otak. Okey. Begitu. Soalan seterusnya.
Soalan setuju lah, silakan. Merdeka Center ada keluarkan satu laporan data di mana mereka menyifatkan prestasi kepimpinan Anwar merudum. Mungkin tu ada komen peribadi tu kenaan dengan ni. Dia macam ni lah. Merdeka Center ni dia keluar data ni daripada tahun 2020 lagi dia dah keluar data. Tapi kenapa data tu dia tidak buat secara adil dan saksama? Daripada 2020 sampai ke hari ni ada 4 orang Perdana Menteri. Kalau ikutlah, dia ada 2 rating. Satu, rating orang yang suka kepada sesebuah kerajaan tu. Satu lagi, rating orang yang marah kepada kerajaan tu. Kalau kita tengok, setiap permulaan tu okey. Mula-mula PH di bawah pemerintahan Mahathir, okey. Tetapi makin lama rating dia makin jatuh. Merudum. Mahathir merudum. Tak ada naik pun. Orang marah meningkat. Kalau tengok graf dia. Zaman Muhyiddin, sikit je beza. Mula-mula okey. Tetapi merudum. Bila dia announce KWSP yang pertama, naik balik. Lepas tu merudum balik. Bila dia announce KWSP boleh dikeluarkan sekali lagi, baru naik balik. Maknanya, ini semua sentimen. Sentimen. Sama juga dengan kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Bila time dia umum, dibenarkan keluar KWSP, rating naik. Tapi selepas tu merudum. Kalau tak merudum, tak adalah BN merudum. Betul tak? Jadi, be fair. Kenapa tak keluarkan yang ini semua? Datuk Seri Anwar, kalau ikutlah apa yang menyebabkan graf penerimaan itu meningkat, ialah kerajaan mengambil keputusan-keputusan yang bersifat populis, yang popular. Masa mula-mula bagi KWSP, okey. Ini kita tak kata ini sifat popular. Kerana itu cadangan yang baik dikala rakyat tak boleh keluar cari makan. Itulah solusi terbaik. Kita tak ada duit, takkan nak pakai duit kerajaan, betul tak? Benarkan rakyat, keluarkan duit dia sendiri. Bila benarkan rakyat keluarkan duit sendiri, maknanya kita gunakan duit rakyat itu sebagai stimulus package, package rangsangan ekonomi. Kalau BRIM dulu 6.8 bilion setahun, tapi sekali keluar duit KWSP ni dekat 40 bilion. Berapa kali ganda tu? So memang banyak membantu untuk menambahkan kecairan di pasaran dan menyebabkan rakyat ada kuasa membeli. Ekonomi pun okey di kala tengah COVID tu. Jadi kalaulah Datuk Seri Anwar nak fikir tentang approval rate dia, kalau dia nak fikir, dia nak graf dia naik saja, boleh. Dah 4 kali keluar KWSP ni, kau bagi keluar lagi, bagi jahanam. Tapi bagus tak untuk negara? Tak bagus. Duit KWSP, kita letak duit tu kat KWSP laburkan duit tu. Betul tak? Kali pertama ambil tu, okeylah 40 bilion. Kalau dah 4 kali ambil, nak bagi yang kali kelima ni, apa kesan dia? Bila dia masuk melabur, katalah dia beli saham. Nilai dia pada ketika itu RM1. Tapi kalau hari ni nilai saham tu dah jatuh 60 sen. Kalau terpaksa di liquidate saham ni, maka kat situ dah hilang 40 sen. Hilang 40 sen ni siapa yang nak tanggung? Benda ni kena faham. Lagi, apa lagi yang boleh menyebabkan approval rate ini meningkat? Ataupun menyebabkan kerajaan ni popular, dapat sokongan rakyat? Kita teruskan bagi subsidi pukal. Orang kaya hari ni, subsidi minyak, RON95, diesel, LPG, 75% pergi kepada golongan the M40 dan the top 20. Bagi lagi banyak. Jangan buat subsidi bersasar. Bagi. Boleh bagi. Tapi kena ingatlah.
dekat 60 bilion untuk subsidi RON95 diesel. Dan tambahan dengan subsidi-subsidi lain ini, 80 bilion lebih. Apa jadi pada negara? Takkan nak biarkan negara ni hutang bertambah berlipat kali ganda? Kan? Apa lagi yang boleh menyebabkan sokongan rakyat ni meningkat? Macam-macam kita boleh cadangkan. Kan? Kita boleh bagi air percuma, elektrik 50% percuma. Kan? Ambil kau semua percuma. Tapi akhirnya beban hutang kerajaan akan meningkat. Last kali negara lingkup. Kan? Bila negara lingkup, pelabur lari, peluang pekerjaan akan hancur. Last kali rakyat juga yang akan menjadi parah. Dia tak datanglah masalah tu sekejap. Tak datang cepat. Tetapi akhirnya apa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan populis yang diambil oleh kerajaan akan menyebabkan rakyat yang akan menanggung bahana dia. Yang ini kita kena faham, tuan-tuan. Okey? Okey tu. Mengikut laporan data dia kan. Laporan data dia diambil daripada 4 hari bulan Oktober sehingga 24 Oktober 2023. Adakah ini disebabkan bila kerajaan membentangkan Belanjawan 2024 ni, populariti PMX semakin turun? Menurut tu macam mana? Saya tak nafikanlah bila Belanjawan 2024 PMX sebut tentang kita terpaksa pindahkan daripada subsidi tersasar kepada subsidi bersasar. Sudah pasti orang yang terkesan tidak akan happy. Terutamanya golongan M40 dan the top 20. Kerana kalau kita pindahkan subsidi tersasar kepada subsidi bersasar, our first priority adalah kumpulan the B40. Mula-mula miskin tegar, kemudian B40. Ada lebihan kita bagi pada the M40. Dan mungkin the top 20 akan berasa dari sudut prasarana. Kita bantu dia menggunakan MITI untuk membantu dia untuk marketkan barang dia kat luar negara contohnya. Benda-benda yang tidak secara langsung. We are not giving cash handout kepada the top 20. Mungkin mereka anggap seolah-olah macam kita tak membantu. Tetapi takkan apa yang kita nak bagi kepada the M40 ni, kita nak bagi dalam bentuk yang sama kepada the top 20. Dia akan jadi macam celah gigi je, dia tak rasa. Tapi ada juga benda-benda yang kita buat. Contoh kita buat taska. Bila M40 boleh hantar, B40 pun boleh hantar kat situ, top 20 pun boleh hantar kat situ. Ini juga benda yang mereka nikmati. Hasil daripada pendapatan yang kita kutip daripada pembayar cukai. So, tak bermakna kawan-kawan kita yang the top 20 langsung kita tak bantu. Tetapi cara kita bantu tak sama dengan cara kita bantu the B40 dan M40. M40 tu masih boleh jugalah kita bagi dalam bentuk cash handout. Tapi takkan the top 20 pun kita nak bagi cash handout. Atau kita bagi food stamp. Tak masuk akal. Okey. Okey dok. Ni masih lagi berkaitan. Saya ada ekor soalan. Mungkin ke prestasi kabinet sekarang ni tidak selari dengan prestasi PMX? Mungkin prestasi PMX ni sangat tinggi dan prestasi kabinet moderate. Itu antara sebab sokongan pada PM ni menurun. Dia tak semestinya keseluruhan kabinet. Kita ni kerajaan ni kita kena ambil collective responsibility. Dia tak boleh letak beban tu satu kepada PMX saja. Saya tak nafikan bahawa kebanyakan daripada menteri-menteri, terutama the first timer ni, mereka ni kadang-kadang dia terlebih careful, terlalu berhati-hati. Bila terlalu berhati-hati ni, banyak benda yang datang pada mereka, mereka akan terlalu berhati-hati sebelum mengambil sesuatu keputusan. So itu juga mungkin boleh menyebabkan keputusan lambat. Dia nak kena check. Kena faham juga bahawa kita tak boleh sesuka hati buat keputusan. Sebab dulu mungkin
bila BM memerintah 61 tahun, kita boleh terus laksana. Ada apa-apa, kita terus buat keputusan. Tetapi semenjak zaman Mahathir, orang yang silap buat keputusan ni berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Zaman Muhyiddin pun sama juga. Bila zaman Datuk Seri Anwar, sudah pastilah orang-orang yang berada dalam kerajaan dia akan lebih berhati-hati untuk mengelakkan daripada mereka ni kalau tiba-tiba bertukar kuasa, mereka pula jadi kluster mahkamah. So bila semua orang terlalu berhati-hati, kita tak nafikan memang akan ada sedikit menjejaskan. Tapi saya yakin insya-Allah makin lama makin laju. The pace is getting better. Okay? Gitu. Ya. Tu pasal menteri ni tu. Malam ni kan ada solat hajat ke apa? Ya. Sempena setahun pentadbiran PMX. Ya. Wartawan tanya, betul ke menurut yang dikatakan dalam podcast Keluar Sekejap, perombakan kabinet akan berlaku bulan Januari. Tapi PM jawab. Baru malam tadi PM jawab, kenapa perlu Januari, kenapa tak Disember? Betul. PM jawab. Dia macam inilah. Pertama sekali kau kena tahu yang akan umumkan kabinet reshuffle ni Datuk Seri Anwar ke Khairi Jamaluddin. Macam saya cakap, saya menjangkakan kalaupun berlaku kabinet reshuffle Disember lah masanya. Kalau tak Disember, kemungkinan besar bulan 3 atau bulan 2. Kan? Kalau misalnya berlaku Disember, mungkin dia buat pengisian tempat kosong. Atau tambah 1-2 orang. Tapi kalau berlaku selepas Baginda Tuanku Sultan Johor ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong, mungkin rombakan kabinet itu secara besar-besaran. Ataupun Datuk Seri Anwar pun, walaupun Baginda Tuanku belum lagi ditabalkan, Datuk Seri Anwar boleh je bila-bila masa pergi ke Istana Bukit Sirin berjumpa dengan Baginda Tuanku Sultan Johor. Tak semestinya kena tunggu Tuanku ditabalkan baru nak menghadap, nak mendapat restu, nak mendapat nasihat, kan? Tak semestinya. Ini atas kebijaksanaan Perdana Menteri. Tapi ikut suka Perdana Menteri lah bila dia nak buat. Yang kau sibuk siapa? Kau teringin sangat nak jadi menteri balik ke? Dia sendiri pun kata bahawa salah satu kriteria Datuk Seri Anwar nak melantik seorang menteri ialah dia akan lantik seorang menteri yang sudah pasti dia boleh percayai. Dan dia sendiri pun kata bahawa dia bukan dalam kategori yang dipercayai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau kau dah tahu kau ni orang tak percaya, kan? Yang percaya kat dia Muhyiddin seorang. Kalau misalnya Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri tak percaya dengan KJ ni, KJ pun tak merasa jadi menteri. Kena ingat tu. Betul rasa Datuk Seri Anwar ni, dia adakah dia firm dengan keputusan dia sendiri ataupun dia pun akan terikut dengan tekanan daripada luar? Datuk Seri Anwar ni dia very strong character. Kau tekan lagi dia lawan. So for me, KJ is stupid. If you want to be one of the minister, this is not the way. Kau patut bantulah kerajaan hari ni. Bukan kau bantu musuh-musuh Datuk Seri Anwar. Bukan kau bantu orang yang nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Ada seorang lagi lah yang tak berapa cerdik. Digunakan media dia, put the pressure on the current government. Dia ingat dengan melakukan begitu, dia boleh duduk dalam kabinet. Trust me. Dia masih buat dah? Masih buat lagi. Tak habis-habis. Kau percayalah cakap aku. Datuk Seri Anwar ni lagi tekan, lagi lawan.
Lawan tak lawan. Lawan tetap lawan. Lawan. Engkau rasa engkau boleh berjaya dengan kaedah macam tu, silakan. Kan? Okey, ada lagi? Macam dalam kelas kerja dia tanya tentang Kau datang dekat sikit boleh tak? saya cakap macam kan dalam kelas kejap dia turut membincangkan tentang siapa yang layak untuk menjadi Menteri Kewangan. Ya. Dan jadi bila Itu yang nama dia, nama Syaril pun masuk sekali kan. Kau cuba bayangkan, mana ada orang isi bakul angkat sendiri buat live. tapi takut benda-benda macam tu kan bila dibincangkan di peringkat luar, dia akan mempengaruhi keputusan Datuk Seri Anwar untuk melantik Menteri Kewangan kedua. Tak adalah. Tak ada masalah untuk Datuk Seri Anwar melantik seorang Menteri Kewangan kedua. Itu bukan idea KJ ataupun idea Syaril Hamdan. Tidak. Itu adalah maklumat yang dia dapat. Memang betul, maklumat yang berlegar mengatakan bahawa perlu ada Menteri Kewangan kedua. Kena faham Datuk Seri Anwar hari ini berlari ke sana ke sini kan. So bila dia banyak keluar untuk bawa masuk foreign direct investment, banyak keluar untuk memulihkan kita punya diplomatic ties dengan negara-negara asing ni, dia banyak pergi memperjuangkan tentang nasib umat Islam di Palestin, meyakinkan ketua-ketua negara di ASEAN dan sebagainya. Sudah pasti banyak kerja-kerja di pejabat tu ada sedikitlah terbengkalai ataupun lambat keputusan dibuat. So memang ada keperluan untuk Menteri Kewangan kedua dilantik. Dan macam saya pernah sebut dulu, sudah tentulah orang yang pernah ada pengalaman macam Tengku Zafrul, orang macam Timbalan Menteri sekarang ni, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, walaupun KJ menghina Datuk Seri Ahmad Maslan dengan mengetawakan dengan ini sangat kurang ajar. Tak betul. Sebagai orang yang perasan dia tu bagus kan. Sepatutnya dia tak boleh ketawakan Datuk Seri Ahmad Maslan macam tu. Betul. Itu biadab. Memang biadab lah. Memang kurang ajar kan. Tapi nak buat baka macam ni tak boleh nak cakap apa. Jadi tu, kalau dah tahu keadaan Datuk Seri Anwar tu sibuk keluar ke sana sini banyak-banyak program, kenapa Datuk Seri Anwar tak melepaskan je jawatan Menteri Kewangan tu dan biar ada satu Menteri Kewangan saja? Tak semestinya kena lepaskan. Kena faham jawatan Menteri Kewangan ni sangat penting. Dalam keadaan negara ni ada 1.5 trilion hutang. Kalau kau ada Menteri Kewangan yang tak kisah generasi akan datang berapa banyak dia kena tanggung hutang negara pun, kan? Dia spend sesuka hati, tak ada rasa nak jimat untuk pastikan rakyat akan datang dan generasi akan datang tak terlalu terbeban dengan hutang, mampus. Jadi bukan keputusan, apa-apa keputusan yang Menteri Kewangan buat pun kena melalui ke Perdana Menteri juga. Tak semestinya. Minister of Finance is very powerful. Minister of Finance is very powerful. That's why memang tepatlah dia duduk sebagai Menteri Kewangan. Setiap keputusan besar biar dia putuskan. Mungkinlah 500 juta ke bawah ni dia boleh hand over kepada Menteri Kewangan kedua. Kan? Tetapi benda besar dia kena putuskan. Dalam keadaan sekarang ni ada banyak faktor lah kan. Itu hari faktor dia lain. Tapi sekarang keadaan dah berubah, faktor dia lain. Okey, pandangan tu. Kalau tanya saya, pandangan saya dia perlu kekal di situ sebagai Menteri Kewangan satu, dan kalau dia perlukan seorang asisten dia boleh lantik Menteri Kewangan kedua. Okey, pandangan tu. Kalau Datuk Seri Anwar wujudkan Menteri Kewangan kedua, adakah jawatan ni perlu diisi oleh seorang ahli politik ataupun seorang tokoh korporat yang sesuai dengan bidangnya? Dia boleh jadi dua-dua. Tokoh politik pun boleh, tokoh korporat pun boleh, tokoh korporat yang dah jadi orang politik pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada lah. Dah sejam kita bersyarat. Dah sejam? Sejam Walau saja tadi setengah jam. Keluar sekejap boleh 2 jam 20 minit. Takkan korang baru sejam kau dah pancit. Dia record. Aku bukan suruh korang jawab, aku suruh korang tanya soalan je. Setiap malam tu dia memulai sekali. Tak apalah, kita setiap malam.
Dia seminggu sekali. Yang ni macam mana? Al-Aziz AG. Ada apa kau nak tanya? Tahniah Kak setahun tak ada menteri yang sabit rasuah. Okey, kita ambil seorang. Hai. Assalamualaikum. Salam tu. Ya, Khai. Silakan. Saya rindu zaman Abah tu. Astaghfirullahalazim. Engkau rindu tak payah keluar kerja? PKP tu. Teringin nak PKP? Ya. Janganlah. Kesian kat orang lain. Setengah-setengah orang macam kaki tangan kerajaan. Bila PKP dia tak payah keluar kerja. Tapi gaji tiap-tiap bulan masuk. Tapi yang swasta ni, kan? Bila dia tak keluar kerja, dia tak makan tau. Lebih-lebih lagi macam pemandu Grab, pemandu taksi. Kan? Bila dia dibenarkan keluar kerja cek makan. Tapi non-essential services tak boleh keluar cek makan. Jadi bila orang yang patut jadi customer dia tak keluar cek makan, dia orang pun tak makan akhirnya. Kan? Cukuplah. Simpanan habis, dah simpan habis, kena duit keluar duit KWSP, duit KWSP habis, terpaksa apa dia panggil? Terpaksa pinjam along. Mula-mula boleh pinjam along, niaga okey. Lepas tu ditutup balik sektor ekonomi. Last kali along pun tak boleh bayar, kena hambat. Berapa ramai dah bunuh diri zaman Abah kau. Jadi kalau kau suka pun, kesianlah dengan kawan-kawan yang lain. Okey, Kai? Baik tu. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita ucap jutaan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Minta tolong share live kita supaya kita boleh bagi kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.